Salam sejahtera, saya Muhammad Rizwan bin Ismail, nombor matrik JK/12683/18. Kami membentangkan tajuk proposal Keusahawanan Sosial Pertubuhan, Perlindungan dan Aktiviti Warga Asing PAWA di Pulau Pinang, Malaysia. Latar belakang pertubuhan bagi membantu meningkatkan tahap kefungsian sosial dan menjaga kebajikan golongan pekerja asing. Sebuah pertubuhan ditubuhkan bagi membantu pekerja asing dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Isu pengeksploitasian dan pengabaian kebajikan pekerja asing di Malaysia sejak dulu lagi telah menyumbang kepada idea penumbuhan sebuah pertubuhan perlindungan dan aktiviti warga asing PAWA, yang mana pertubuhan ini adalah bertujuan untuk membantu golongan pekerja asing yang menghadapi isu ataupun penganiayaan. PAWA merupakan sebuah pertubuhan yang menyediakan perkhidmatan advokasi kepada para pekerja asing yang dianiaya oleh majikan seperti tidak membayar gaji yang dijanjikan, melakukan penjaraan dan juga membantu pekerja asing mempertahankan hak asasi mereka di negara Malaysia. PAWA menyediakan perkhidmatan kaunseling serta sokongan emosi kepada para pekerja asing yang memerlukan. Perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan adalah diberikan oleh pekerja sosial ataupun kaunselor yang bertauliah bagi membantu para pekerja asing. Visi PAWA mewujudkan sebuah komuniti yang adil, bebas, demokratik dan mampan, di mana semua orang mempunyai hak, maruah dan kebajikan yang sama rata. Manakala misi PAWA pula sentiasa berusaha untuk memberikan pendedahan serta perlindungan hak, maruah dan kebajikan semua pekerja asing yang berada di Malaysia, serta membentuk sebuah ruang yang kolektif dalam mencapai potensi serta memberikan kebebasan hak asasi manusia di seluruh dunia dengan menggunakan pendekatan dunia tanpa sepadan. Ada 5 ahli jawatan kuasa agung. Organisasi PAWA dari segi pentadbiran, pengarah Muhammad Rizwan bin Ismail, Ketua Unit Kaunseling Siti Sophia binti Sabtu, Ketua Unit Advokasi dan Peguam Muhammad Isyamuddin bin Hashim, Kaunselor 1 Muhammad Zaki bin Isa, Peguam 1 Azri Hisham bin Abi Rashid. Isu sosial yang dihadapi pekerja asing, eksploitasi pekerja asing, penderaan fizikal dan mental dan persekitaran pekerjaan dan budaya. Assalamualaikum, saya Siti Sofia binti Sabtu, nombor matrik JK1257118. Eksploitasi pekerja asing. Pekerja asing di Malaysia merupakan antara golongan yang berisiko untuk terlibat dalam aktiviti pengeksploitasian, di mana mereka ni banyak yang dipaksa untuk bekerja dengan jumlah bayaran gaji yang sangat minima. Ada yang jadi buruh paksa tanpa upah, terlibat dalam pemerdagangan manusia, macam contohnya perkahwinan paksa, eksploitasi seksual, ada yang jadi pengemis, pemerdagangan organ serta macam-macam lagi perlakuan yang melanggar hak asasi kemanusiaan. Eksploitasi ni bukanlah hanya berlaku secara tersembunyi saja, namun ada yang dibuat secara terang-terangan. Sebagai contoh dia macam kes pembantu rumah. Selalunya kita selalu dengar ada banyak isu pembayaran gaji yang di bawah minimum, ada yang diberi kerja yang tak tentu masa, overtime, tapi tak dapat pun bayaran overtime tu. Selain daripada pembantu rumah, selalu yang akan kena eksploitasi macam ni adalah golongan pekerja asing dalam bidang pembinaan. Selain daripada tu, masalah penderaan secara fizikal, mental, gangguan seksual kat tempat kerja pun ada. Selalunya majikan lah yang akan buat. Kalau kita tengok dekat media masa sebelum ni dah banyak dah kes yang dah dilaporkan. Kebanyakan dia yang kita selalu dengar melibatkan pembantu rumah lah. Contohnya sebelum ni sampai jadi isu kan dengan negara jiran kita Indonesia, sebab ada yang sampai melibatkan kematian dan sebagainya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Muhammad Isyamuddin bin Hashim, JK12660/18. Persekitaran kerja dan budaya. Pekerja asing yang bekerja di bidang pembinaan seringkali diabaikan kebajikan dan keselamatan diri mereka sebagai pekerja. Hal ini demikian kerana terdapat tempat kerja dalam sektor pembinaan ini dikategorikan sebagai bidang pekerjaan yang tidak selesa serta sukar untuk dilakukan dan menyebabkan bergantung kepada tenaga pekerja asing bagi memastikan perkembangan ekonomi negara dapat berkembang. Namun begitu, kebajikan dan keselamatan pekerja tidak diambil peduli oleh kebanyakan majikan. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan kepada kejadian tanah runtuh di Pulau Pinang pada tahun 2018 yang mengorbankan 9 nyawa pekerja asing yang bekerja dalam proses pembinaan lebuh raya berkembar di kukuh Sepaya Terhubung Pulau Pinang. Kejadian ini berlaku adalah disebabkan hujan lebat dan banjir kilat yang berlaku di mana pekerja asing yang meninggal tersebut tinggal di kawasan lereng bukit tempat projek pembinaan dijalankan, di mana tanah runtuh telah menimpa kontena yang menjadi tempat tinggal mereka. Ini menunjukkan bahawa kebajikan dan keselamatan pekerja asing khususnya dalam sektor pembinaan terabai dan melanggari hak
asasi kemanusiaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan keperluan asas tempat tinggal. Pekerja asing yang pada peringkat awal memasuki negara Malaysia majoritinya akan mengalami masalah menyesuaikan diri dengan budaya, bahasa, agama, sikap etnosentrisme yang kuat, diskriminasi, bias dan juga bergelut dengan emosi sendiri yang rindukan kehidupan di negara asal. Disebabkan oleh tahap pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja asing tentang kebudayaan di Malaysia yang rendah. Kesukaran para pekerja asing yang menghadapi untuk mengadaptasi dengan kebudayaan negara Malaysia telah menimbulkan perasaan tidak selesa dalam kalangan penduduk tempatan dan menghadapi diskriminasi di Malaysia. Oleh itu, program dan langkah yang sesuai hendaklah diwujudkan bagi membantu pekerja asing memahami budaya dan norma kehidupan masyarakat Malaysia untuk memudahkan proses adaptasi berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zaki bin Isa, JK12380 Palang 18. Dalam usaha bagi menjaga kebajikan pekerja asing ini, ada beberapa NGO telah ditubuhkan. Antaranya adalah Tenaga Nita. Pertubuhan ini terletak di Selangor, di mana mereka menyediakan perkhidmatan pelbagai perkhidmatan yang dirasakan perlu untuk menjaga hak pekerja asing. Jika diteluti dengan baik, kebanyakan NGO yang wujud dalam mempertahankan pekerja asing masih sedikit dan kebanyakannya fokus kepada golongan wanita sahaja. Malah kewujudan NGO-NGO ini tidak begitu dikenali. Oleh yang demikian, penubuhan NGO yang memberikan perkhidmatan kepada kesemua pekerja asing amatlah diperlukan agar dapat mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh NGO sedia ada. Di PAWA ada menyediakan perkhidmatan advokasi kepada pekerja asing yang memerlukan bantuan bagi mempertahankan hak asasi mereka di negara Malaysia. PAWA menyediakan perkhidmatan kaunseling serta sokongan emosi kepada para pekerja asing yang memerlukan kerana mereka dilihat turut berisiko untuk mengalami tekanan perasaan ataupun stres. PAWA juga menyediakan perkhidmatan pembelajaran bahasa dan juga budaya di Malaysia secara percuma, secara atas talian ataupun bersemuka. Melalui perkhidmatan ini, mereka dapat mempelajari tentang budaya dan bahasa norma masyarakat Malaysia, khususnya bahasa Melayu dalam membantu mereka menyesuaikan diri di Malaysia. Selain itu, PAWA ada menyediakan perkhidmatan yang memenuhi keperluan masyarakat tanpa mengira bangsa, latar belakang, etnik, perbezaan warna kulit, perbezaan agama, perbezaan politik, perbezaan kewarganegaraan, harta dan juga tanpa mengira status kelahiran. PAWA menjadi sebuah pusat one-stop center kepada keperluan pekerja warga asing yang memerlukan perlindungan serta mempelajari ilmu dan juga mempelajari kemahiran terutamanya dalam bidang teknologi tanpa sempadan ini. Salam sejahtera, saya Azri Syam bin Abi Rashid, nombor metrik JK12625 Palang 18. Perancangan kelestarian perkhidmatan. Bagi menjamin kelestarian perkhidmatan yang disediakan oleh PAWA, pihak perundangan PAWA telah menerbitkan buku panduan berkaitan dengan hak pekerja asing di Malaysia dan perkhidmatan yang disediakan oleh PAWA dalam membantu memperkasakan golongan pekerja asing. Perkara ini dilihat mampu menjadi medium pemasaran perkhidmatan yang disediakan oleh PAWA. Selain itu, PAWA juga turut menyediakan video-video grafik yang menjelaskan mengenai hak perlindungan serta maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi lain bagi membantu pekerja asing mengetahui di mana dan bagaimana untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan permit pekerjaan ataupun perkhidmatan lain yang disediakan. PAWA juga mempunyai perhubungan yang baik dengan pertubuhan bukan kerajaan yang lain bagi memastikan maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh PAWA dapat disampaikan kepada klien warga asing yang mendapatkan perkhidmatan di pertubuhan mereka. PAWA juga turut menggunakan aplikasi terkini seperti aplikasi TikTok, Facebook, Telegram dan lain-lain lagi bagi mempromosikan perkhidmatan yang disediakan dan juga turut membina sebuah aplikasi PAWA bagi membolehkan pengguna memuat naik aplikasi tersebut sebagai salah satu platform mendapatkan bantuan kecemasan sekiranya mereka mempunyai masalah dengan majikan. PAWA juga turut menggalakkan penyertaan sukarelawan dalam membantu PAWA menyampaikan perkhidmatan kepada para klien terutamanya sukarelawan daripada kalangan pekerja asing sendiri. Selain itu, PAWA juga turut menjalankan perkhidmatan mentor-mentor dalam membantu pekerja asing menguasai dan beradaptasi dengan norma dan juga budaya masyarakat di Malaysia. Kesimpulannya, PAWA merupakan sebuah pertubuhan yang ditubuhkan bagi memberikan perkhidmatan nasihat undang-undang, kaunseling, sokongan emosi dan pendidikan sebagai sebuah pusat aktiviti pekerja asing. Pertubuhan ini adalah bertujuan untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kebajikan pekerja asing di Malaysia daripada teraniaya.